Baik, kita baca bab yang ke-19 dari tajuknya kiamat itu hampir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memberitahu para sahabat bahawa antara baginda dan hari kiamat itu ibarat dua batang jari yang direnggangkan. Dua batang jari yang direnggangkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menamakan hari kiamat sebagai Yaumul Azifah, iaitu hari yang dekat. Ini seperti ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bermaksud telah dekat terjadinya kiamat. Azifatil azifah. Surah Al-Najm ayat yang ke-57. Meskipun akhirat masih jauh kerana beberapa alamat kiamat yang besar seperti turunnya Nabi Isa AS, turunnya Dajjal dan terbitnya matahari dari arah barat masih belum berlaku. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan bahawa kiamat itu sudah hampir. Melalui firman-Nya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memberitahu para sahabat bahawa antara baginda dan hari kiamat itu ibarat dua batang jari yang direnggangkan. Artinya kiamat itu sudah terlalu hampir. Akhirat itu sudah dianggap dekat lantaran kiamat itu adalah peristiwa yang pasti berlaku dan wajib diyakini ketibaannya. Masa terus berlalu. Seluruh semesta alam dan manusia sedang dimamah oleh masa yang bergerak. Dengan demikian, masa semakin menghampiri peristiwa kiamat itu, sama ada waktu yang menghampirinya ataupun kiamat yang mendatangi manusia. Namun setiap yang mendatang bererti semakin hampir. Kiamat itu pasti. Setiap perkara yang tentu berlaku maka ia dikira dekat atau hampir atau semakin hampir. Sebagaimana hari tua bagi orang yang masih muda dikira dekat kerana masa muda tidak akan bertahan. Proses usia terus berjalan, yang muda akan dewasa dan akhirnya merasa tua pasti menjelang tiba. Saat yang mendatang semakin dekat dan ia pasti datang. Bagi mereka yang berumur panjang pasti akan menemui saat tua. Kiamat itu berlaku didahului dengan berlakunya beberapa tanda seperti yang disebutkan di atas. Selain itu, selama masih ada manusia mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mengingatinya atau zikrullah. Sebaliknya, apabila dunia ini sudah tidak ada makhluk yang menyebut namanya, maka sudah tidak ada ertinya dunia ini wujud. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan alam dan juga bumi ini adalah semata-mata untuk menempatkan hamba-hambanya yang mensyukuri nikmatnya dan menyebut zikir namanya. Sekiranya manusia tidak lagi menyebut nama Allah, maka dunia ini tidak perlu dikekalkan kewujudannya. Ibarat pentas tempat berlakon, pelakon melakonkan drama. Apabila sudah tidak ada pelakon membawakan watak yang dikehendaki oleh pengarahnya bagi menyempurnakan sesebuah sandiwara, pentas itu mungkin hanya menjadi tempat kambing berteduh. Selepas pentas itu tidak diperlukan di situ, bererti kewujudannya sudah tidak diperlukan lagi. Oleh itu pentas itu mesti dirobohkan. Walau bagaimanapun, bagi orang mukmin yang sentiasa mengingati akhirat dan sentiasa menyingkap rahsia akhirat serta meyakini segala huru-hara dan malapetaka yang bakal berlaku di hari akhirat, mereka akan merasa kiamat sudah semakin hampir. Orang-orang yang hatinya tidak lalai terhadap akhirat, seolah-olah akhirat itu akan berlaku esok, mereka sentiasa cemas dan tidak mempunyai waktu yang banyak untuk leka dengan kesenangan dunia yang fana ini.
Justru mereka tidak membuang masa ataupun leka dengan perkara-perkara yang bersifat duniawi, sebaliknya membuat persiapan menyediakan bahan akhirat sebanyak mungkin. Bukan sekadar merasakan akhirat semakin hampir, malah mereka juga merasa kesuntukan waktu seolah-olah mereka akan mati pada keesokan hari. Mati itu sendiri adalah kiamat pertama bagi kehidupan manusia di dunia. Ia akan disusuli dengan kiamat sebenar. Itu sebabnya akhirat disebut sebagai Yaumul Azifah, iaitu hari akhirat yang semakin hampir. Selain itu, hari kiamat juga disebut sebagai Yaumul Ma'ad, yang membawa erti hari manusia balik ke kampung halaman mereka. Oleh kerana generasi manusia yang pertama, iaitu Nabi Adam AS, adalah berasal dari syurga, baginda telah berkampung halaman di dalam syurga, maka kelak manusia juga akan kembali semula ke kampung halaman datuk nenek mereka, iaitu kampung akhirat. Walau bagaimanapun, oleh sebab sejarah manusia pertama itu telah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kampung halaman mereka syurga disebabkan kealpaan mereka, sehingga terlanjur melampaui batas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka anak cucu Adam yang bakal kembali semula ke kampung halaman mereka terpaksa melalui berbagai-bagai syarat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya anak cucu Adam ingin menikmati semula kebahagiaan syurga yang pernah dinikmati oleh datuknya Adam, maka mereka mesti memenuhi syarat-syarat ketat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara syarat-syaratnya iaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulnya, kitabnya, malaikatnya, percaya kepada hari kiamat dan berbagai-bagai lagi. Segala kepercayaan atau keimanan itu mestilah diikuti pula dengan amal soleh, iaitu mengerjakan apa saja yang difardukan, meninggal segala yang dilarang, seterusnya berusaha membina ketakwaan melalui sunnahnya, menegakkan agamanya melalui jihad dan seumpamanya, dengan usaha yang bersungguh-sungguh dan ikhlas kerana Allah, maka insya Allah anak cucu Adam ini bukan sahaja terpaksa pulang ke kampung halaman mereka iaitu akhirat, malah mereka juga akan dihantar ke kampung halamannya yang sebenar iaitu syurga. Bagi orang yang tidak memenuhi syarat, mereka ibarat penumpang yang tidak mempunyai tiket untuk pulang ke kampung, iaitu mereka yang tidak yakin terhadap hari akhirat, tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul-Rasulnya, kitab-kitabnya, malaikat dan sebagainya. Ditambah pula mereka melakukan kejahatan dan dosa maksiat, maka mereka ibarat pendatang haram yang mesti ditangkap dan dihantar pulang ke negara asal mereka secara paksa. Mereka pasti pulang ke kampung datuk mereka. Sebaliknya, mereka dihantar ke kampung lain bersama bernama neraka, sebuah perkampungan yang penuh azab sengsara berpanjangan. Pada hakikatnya, segala kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia hanyalah amanahnya jua. Sama ada jasad manusia, roh, ilmu pengetahuan, kekayaan, harta benda, isteri, anak-anak, semua itu adalah harta yang dipinjamkan kepada manusia serta menjadi suatu tanggungjawab dan amanah yang akan ditanya kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila manusia tiba di halaman akhirat, semua amanah-amanah itu terpaksa dikembalikan semula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang menjaga amanah itu dengan sempurna, mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bererti dia dapat mengembalikan semua perkara yang diamanahkan dengan sempurna. Sebaliknya, orang yang tidak memenuhi tanggungjawab amanah itu, maka sudah pasti mereka tidak dapat mengembalikan semula dengan baik dan sempurna seperti yang dikehendaki olehnya. Orang itu tergolong sebagai orang yang tidak amanah dan tidak mengembalikan kepada yang empunya, iaitu Allah
Oleh kerana demikian, bererti mereka gagal mengembalikan semula segala yang diamanahkan itu. Sedangkan hari akhirat itu adalah hari memulangkan segala sesuatu kepada Allah sesuai dengan namanya Yaumul Ma'ad, iaitu hari manusia kembali. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita akan berpindah ke bab yang ke-20. Tuan-tuan dan puan-puan, tulis bab yang ke-20. Apa tajuk dia, saudara? Darah. Kes pertama diadili di mahkamah akhirat. Kita akan membaca, saudara, bab yang ke-20. Darah. Kes yang pertama diadili di mahkamah akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, tenang-tenang di mana juga anda berada.